KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 20 Februari, anda bersama saya Tarusdi Muhammad Nazri. Melancarkan lagi pembelajaran dan memudahkan anak-anak berinteraksi dengan guru. Itu antara reaksi yang diberikan oleh ibu bapa selepas pengumuman oleh Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Mat Jidin pembukaan sekolah bermula 1 Mac ini. Setelah sekian lama menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, rata-rata ibu bapa merasakan sudah sebaiknya anak-anak kembali ke kelas dan mendapat pengajaran yang lebih sempurna. Macam sekarang ni kan PKP, so diorang pun dekat rumah. So kita nak ajar tu macam saya pun kerja, wife pun macam dia banyak kerja nak buat kat rumah kan. So tak boleh nak tumpu sangat. So kalau dah buka sekolah ni lagi pada saya pandangan tu okey lah, bagus juga lah dah start sekolah balik kan. Untuk kebaikan yang sekolah sekarang ni, sebab kalau kita belajar online, cikgu cuma guna yang dalam kelas online saja, tapi kalau dia pergi sekolah betul, kalau dia tak faham dia akan tanya direct. So kalau kita sebagai parent pun puas hati, kalau ada homework pun kita boleh tanya dekat grup WhatsApp je lah. Ini satu yang sangat teruja, satu sangat yang anak-anak rindui, di mana berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan cikgu-cikgu. Bila kita bersemuka, kita tahu anak kita lebih faham, lebih jelas dan lebih peka bila di alam persekolahan. Untuk murid, ternyata pembukaan semula sekolah adalah satu berita yang dinanti-nantikan mereka. Excited sangat. Sebab apa tu? Nak boleh jumpa ramai kawan, boleh belajar sama-sama. Dan boleh buat kerja sekolah sama-sama. Banyak lagi pelajar yang boleh belajar. Saya sangat teruja. Bila dapat tahu sekolah akan dibuka. So, saya agak tak sabar nak jumpa kawan, cikgu dan lain-lain. Saya sangat teruja bila dapat tahu sekolah akan dibuka. Kerana saya sangat merindui suasana yang dulu. Seperti bersemuka dengan kawan-kawan, dengan cikgu, belajar bersama-sama dan banyak lagi. Bermula 1 Mac, murid prapersekolahan tahun 1 dan 2 di seluruh negara akan memulakan persekolahan. Sementara tahun 3, 4, 5 dan 6 memulakan sesi persekolahan pada 8 Mac. Lebih 431,000 pelajar bakal menghadapi detik paling mendebarkan Isnin ini, apatah lagi dengan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi sepanjang tahun lalu dengan penyesuaian sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Justru antara tips yang boleh dikongsikan, fokus pada perkara yang boleh dikawal dan jangan bandingkan diri dengan prestasi rakan yang lain. Tempoh 2 minggu yang diberikan sebagai persiapan kendiri bagi 400,445 calon CJ Pelajaran Malaysia SPM, 23,313 calon CJ Vocational Malaysia SVM dan 7,996 calon CJ Tinggi Agama Malaysia STAM akan berakhir esok. Sementara bagi calon CJ Tinggi Pelajaran Malaysia STPM pula, peperiksaan hanya akan berlangsung mulai 8 Mac depan. Bagi kaunselor berdaftar, Mawadah Fida Farid, terdapat sebilangan pelajar yang mengakui masih belum bersedia kerana belum dapat memahami sepenuhnya kebanyakan topik pembelajaran. Namun demikian, beliau berpendapat bagi saat-saat akhir ini, pelajar digalakkan menumpukan perhatian pada nota ulang kaji, pengurusan emosi, masa dan pemakanan serta mengelakkan perkara yang negatif. Pelajar-pelajar ini dah tak boleh dah pegang buku teks. Sebab buku teks tu kalau kita tengok dah tebal-tebal kan. Jadi bila mereka baca tu mungkin menambahkan lagi kerisauan. Banyak lagi yang aku tak baca kan. Tapi mereka boleh pindahkan dalam bentuk nota-nota yang mereka buat sendiri. Yang mereka telah ringkaskan. Mungkin kalau yang pandai buat peta minda, mereka boleh buat peta minda. Warna-warnakan sikit lagi jadi lebih menarik kan. Hubungan antara pelajar dengan guru pun sangat penting. Contohnya guru ni saya yakin mereka akan boleh dihubungi di mana-mana sahaja. So jika ada dalam masa 10 hari ni adik-adik tak faham ke, kurang jelas ke mengenai satu topik, cuba hubungi guru. InsyaAllah guru-guru kita ni semua hebat-hebat kan, mereka akan bantu adik-adik walau di mana sahaja adik-adik berada. Beliau yang juga pegawai psikologi kanan UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam berkata, kumpulan pelajar kali ini paling unik kerana tidak belajar secara bersemuka dan kebanyakannya secara dalam talian.
Justru ibu bapa dan ahli keluarga disaran memahami situasi dan gaya belajar terkini serta tekanan yang pelajar hadapi. Orang kata batch yang ini apa sahaja result anak-anak nanti, saya rasa ibu bapa kena lebih bersedia untuk lebih memahami, kena fahamkan pada adik-adik yang SPM, macam saya di universiti kan, kita faham bahawa SPM ni bukan pengakhiran adik-adik. Maksudnya banyak lagi peluang selepas ini. Maksudnya kalau saya katalah dia rasa dia tak mampu nak pergi ke universiti, dia boleh pergi institut kemahiran, banyak lagi. Jadi SPM bukan pengakhiran dia. Buat yang terbaik, insyaAllah ada peluang lagi. Ada banyak lagi peluang-peluang lain yang akan mereka perolehi selepas ini. Sekarang dah pukul jawab untuk Peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM yang akan diduduki calon pada Isnin ini sememangnya diadakan dalam norma baharu. Untuk itu, 6 perkara berikut perlu dilakukan calon sebelum memasuki pusat peperiksaan. Menurut Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, Datuk Fakhruddin Ghazali, selain mewajibkan semua calon memakai peletup muka di sekolah, pusat peperiksaan dan sepanjang tempoh peperiksaan dijalankan, setiap calon juga katanya mesti membuat pengisytiharan kesihatan setiap hari. Sebenarnya kali ini tidak seperti yang biasa. Semua calon perlu mengisi borang deklarasi saringan COVID-19. Borang deklarasi saringan ini mesti diisi pada setiap hari. Kenapa kena setiap hari? Dalam tu dia kena memaklumkan bahawa apa tahap kesihatan diri dia. Adakah dia ada demam, sesema, batuk, sakit tekak, sesak nafas. Perkara ini berubah dari hari ke hari. Jadi apabila dimaklumkan secara bertulis, ada buktinya. Jadi bagi petugas peperiksaan, mereka akan gunakan borang itu untuk letakkan di mana calon itu. Kalau dia dalam keadaan normal, terus masuk ke pusat peperiksaan yang biasa tadi. Kalau ada simptom yang boleh menjejaskan calon lain, kita akan bawa dia ke bilik peperiksaan khas tadi. Calon juga diingatkan agar membawa dokumen pengenalan diri iaitu kad pengenalan dan penyataan pendaftaran peperiksaan sebagai bukti bahawa mereka adalah calon peperiksaan 2020. Calon juga perlu memastikan suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius dan tiada gejala seperti batuk, selesema, sakit tekak atau sesak nafas. Begitu juga petugas kita pun perlu isi borang deklarasi saringan COVID-19. Nak pastikan petugas pun sihat dan tidak menyebabkan gejala kepada pelajar-pelajar yang duduk periksa. Berikut adalah tanggungjawab calon ketika di pusat peperiksaan. Bertemu kembali. Sebagai persiapan menjelang SPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Putrajaya melaksanakan operasi sanitasi dan disinfeksi di 11 sekolah di sekitar Putrajaya, khususnya yang akan digunakan sebagai pusat peperiksaan. Menurut pengarahnya, Penguatkuasa Kanan Bomba 1 Hafizah Muhammad Razali, jabatan itu sentiasa komited bagi membendung penularan COVID-19 sebagai satu langkah pencegahan untuk keselamatan pelajar yang bakal menduduki SPM bermula Isnin ini. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan proses itu penting dilakukan selain diharap dapat meredakan kebimbangan para pelajar, petugas serta ibu bapa menjelang peperiksaan berkenaan. Tambah Hafizal, pelaksanaan kerja-kerja sanitasi awam itu akan diteruskan secara berkala dengan memberikan fokus kepada sekolah yang terbabit sehingga selesai SPM 2020. Sehingga hari ini, JBPM Putrajaya melaksanakan 176 operasi yang melibatkan 199 premis.
ia termasuk pejabat-pejabat kerajaan, premis-premis swasta, kawasan perniagaan, sekolah, kuartus perumahan kerajaan dan perumahan di sekitar Putrajaya. Di Pulau Pinang, 10 sekolah di daerah Timur Laut yang akan menjadi pusat peperiksaan SPM menjalani proses sanitasi dan disinfeksi siang tadi. Selain mendapati SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, aktiviti sanitasi juga dilakukan agar calon peperiksaan berada dalam zon selesa menghadapi peperiksaan. Ikuti tinjauan Selvan Anjunan di Georgetown, Pulau Pinang. Ketua Zon 1 JBPM Pulau Pinang Muhammad Tarmizi Mat Jafar berkata 10 sekolah di daerah ini terbabit dengan proses berkenaan manakala lain-lain sekolah akan melakukannya sendiri. Proses sanitasi itu membabitkan 11 anggota daripada pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat dari Balai Bomba dan Penyelamat Payan Baru. Okey, sanitasi ini untuk mengurangkan kerisauan ibu bapa berkaitan dengan COVID-19 ini. Kita mengharapkan macam itu supaya pelajar-pelajar mematuhi SOP lah. Pasukan Hazmat menggunakan bancuhan cecair sodium hipoklorid melakukan aktiviti sanitasi dan nyakuman di semua lokasi tumpuan pelajar. Selain bilik dan dewan peperiksaan, kaki lima, tangga dan bilik air juga disanitasi atas faktor kebersihan dan kesihatan. Kita semua tahu tekanan peperiksaan ini sangat tinggi untuk pelajar, ditambah pula ia berlangsung ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi aktiviti sanitasi dan SOP ini lengkap dilakukan di semua sekolah agar pelajar dan ibu bapa berasa selamat dan sihat menghadapi musim peperiksaan ini. Selva Marjonan, Didik TV. Inasis Malton Universiti Utara Malaysia UUM mengedarkan 10,000 peletuk muka kepada calon peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM dan sijil pelajaran Malaysia SPM di 32 buah sekolah di daerah Kubang Pasu. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Madia Hedrick Lamsali berkata, inisiatif itu digerakkan di bawah program siswa Cakna bertujuan memberikan persekitaran yang selamat kepada calon kedua-dua peperiksaan itu. Majlis ini merupakan majlis anjuran Inasis TNB MAS ataupun Inasis Malton Universiti Utara Malaysia dan merupakan program siswa Cakna. Dan ini juga program yang mendapat sokongan dan kerjasama daripada Yang Berhormat Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat dan Kebajikan serta mendapat sokongan kuat daripada JPN dan PPD dan juga tuan rumah kita pada hari ini, iaitu Sekolah Menengah Changlun. Semoga semua calon SPM dan STPM dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan yang selamat, sihat dan seterusnya mencipta kejayaan yang cemerlang. Penyampaian akan dilakukan esok di Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Wakil semua sekolah terlibat akan menerima sumbangan itu mengikut ketetapan pihak pejabat pendidikan daerah. Pengagihan ini adalah yang pertama seumpamanya oleh pihak Inasis Malton. UUM juga bersedia untuk memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukan. Cabaran melatih pelajar dalam bidang sukan sepanjang pandemik COVID-19 tidak mematahkan semangat juang seorang guru untuk memastikan kecergasan pelajarnya pada tahap yang tinggi sebagai persediaan menghadapi kejohanan sukan. Justru seorang guru yang juga jurulatih sukan daerah sanggup menyediakan akademik sukan percuma dan menanggung segala kos latihan tanpa sebarang bayaran bagi memastikan atlet di bawah bimbingannya berjaya dalam setiap kejohanan yang dipertandingkan. Tenaga, masa dan wang ringgit bukan menjadi ukuran dan dianggap sebagai satu sedekah bagi merealisasikan minatnya untuk melahirkan generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Karim Batjo, 44 tahun, guru di Sekolah Kebangsaan Bombalai Tawau, Sabah, telah membuktikan kejayaan pelajarnya sehingga ke peringkat antarabangsa dengan sanggup membelanjakan wang poket sendiri wa ima membuat pinjaman bank bagi melengkapkan segala peralatan untuk kemudahan latihan atlet di bawah bimbingannya. Dalam tempoh pelaksanaan PKPB, beliau tetap bersama atletnya mengadakan latihan olahraga di rumah dibantu beberapa orang guru lain di pekarangan rumahnya dengan pematuhan SOP. Beliau juga menggunakan lorong sekitar kawasan perumahannya di Kampung Pasir Putih Baru sebagai trek larian.
4 orang sahaja. Kenapa 4 orang? Sebab kami sebumbung. Kami masih mengikut SOP yang telah kerajaan tentukan. Kalau tidak, maksudnya hari biasa, bukan PKP, atlet yang berlatih di bawah saya seramai lebih daripada 40 orang. Kami latihan di sini biasanya seminggu tu banyak kali juga lah. Peringkat negeri sejak. Sukan olahraga. Saya kategori ada 400, ada 800, 1,500, 2,000. Katanya kelengkapan sukan yang terdapat di rumahnya masih di peringkat asas dan berharap mana-mana pihak yang bermurah hati untuk menyumbang peralatan sukan supaya dimanfaatkan oleh atlet generasi muda. Pada masa sama, inisiatif Karim turut mendapat perhatian Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Andy Muhammad Suryadi Bandi. Jadi ini merupakan satu usaha murni yang harus dicontohilah dan harus kita boleh teladani, ya. Dengan exam yang semakin dekat ini, perasaan berdebar tu memang tidak dapat dinafikan. Tapi saya yakin semua calon sudah membuat persediaan yang lengkap dan harapan saya semoga semua calon dipermudahkan untuk menjawab soalan dan berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Semakin bertambah masa berlalu, semakin bertambah debaran dalam hati seorang pelajar SPM. Tapi saya yakin semua pelajar telah melakukan persediaan yang cukup rapi untuk menghadapi peperiksaan yang besar ini. Kepada semua pelajar SPM, saya berpesan bahawa jangan sia-siakan 6 tahun, 5 tahun kita di sekolah hanya kerana satu pandemik yang menggegarkan dunia. Selamat berjuang para pelajar SPM. Setelah 8 tahun berusaha, impian seorang pesara berusia 70 tahun membina sebuah pesawat ringan diperbuat daripada kayu akhirnya terlaksana. Bukannya mudah, namun bagi Adolfo Rivera yang berasal dari Cuba ini, asalkan ada usaha, pasti ada kejayaannya. Menurut Rivera, seorang bekas jurutera mekanikal dan juga bekas profesor di sebuah universiti, membina pesawat ringan dengan 2 tempat duduk ini adalah sukar. Dia berdepan cabaran terutama dari sudut kewangan, ekoran ketidakstabilan ekonomi di Cuba. Namun, usahanya itu membuahkan hasil sedikit demi sedikit dengan pertolongan anaknya. Usted lo diseña en una mesa, usted lo construye y usted lo vuela después. Eso es algo muy interesante porque es inexplicable eso, lo que siente uno, la alegría, la emoción, el amor que uno siente por estas cosas. Menurut Rivera lagi, kos pembikinan pesawat ini mencecah $6,600 atau lebih RM26,000. Baginya, kejayaan membina pesawat ringan ini tidak akan berakhir di sini sahaja. Dia bercadang membina dan menghasilkan lebih banyak idea selepas ini. Zoo Markhaza di Islamabad, Pakistan yang sebelum ini menjadi popular di kalangan aktivis haiwan seluruh dunia termasuk selebriti Hollywood Shah kerana mengurung seekor gajah Asia berusia 36 tahun yang kematian pasangannya sejak tahun 2012 bakal bertukar wajah dengan peruntukan lebih $20 juta. Kawasan berkeluasan 30 ekar itu mula dibangunkan sebagai zoo sejak tahun 1978 dan pernah menempatkan kira-kira 380 ekor haiwan pelbagai spesies. Bagaimanapun, ekoran kekurangan dana, zoo berkenaan dilapor terabai sunyi tanpa haiwan dan tiada penjagaan rapi. Akhirnya pada Mei tahun lalu, Mahkamah Tinggi Pakistan mengarahkan zoo itu ditutup. Sebelum diarah tutup, zoo berkenaan menjadi perhatian dunia selepas Cavan digelar gajah paling sunyi di dunia.
Selebriti Cher bertindak pantas selepas berita mengenai kawan tersebar dan berjaya mengumpul dana serta menggerakkan misi memindahkan mamalia itu ke kawasan lebih baik. Hasil keprihatinan itu, kawan kini dilaporkan sihat dan kembali ceria di tempat perlindungan baharu di Siem Reap, Kemboja. Kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM, Pak Cik amat memahami pelbagai cabaran dan dugaan dihadapi sepanjang tempoh setahun lalu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam catatan di Facebook bagaimanapun berharap calon sentiasa tenang dan terus berusaha untuk menjawab yang terbaik dalam setiap subjek diambil. Membahasakan dirinya sebagai Pak Cik dalam catatan itu, Datuk Dr. Razzie berkongsi rasa calon SPM kali ini berdepan dugaan besar dalam menghadapi peperiksaan berikutan kekangan akibat pandemik COVID-19 yang menyaksikan sesi persekolahan terpaksa dilanjutkan sehingga tahun ini. Beliau berharap kisahnya sebagai budak kampung yang berupaya belajar ke luar negara dan berjaya dalam pelajaran menjadi sebahagian daripada inspirasi kepada calon untuk menghadapi peperiksaan. Beliau juga berharap semua dapat melakukan yang terbaik dalam ruang lingkup kekangan yang ada. Selebihnya sama-sama kita berdoa dan berserah kepada Yang Maha Esa. Menurut beliau, apabila tiba hari peperiksaan untuk sesuatu kertas, maka tamatlah tempoh kita berusaha. Ketika itu, tenangkanlah perasaan kerana ruang untuk berusaha sebelum peperiksaan telah selesai. Ruang seterusnya untuk berusaha ialah sewaktu menjawab peperiksaan. Ikhtiarlah yang terbaik semasa menjawab soalan. Selesai menjawab, maka selesailah ikhtiar untuk mata pelajaran itu. Selebihnya, belajar berserah dan bertawakal. Begitulah rutin untuk mata pelajaran berikutnya. Apa yang penting, kata beliau, ketika berusaha dan berikhtiar itu, calon mestilah sentiasa tenang. Seramai 400,445 calon mendaftar untuk peperiksaan SPM tahun 2020, manakala bagi SBM, 14,492 calon semester 2 dan 8,371 calon di semester 4. Menurut catatan itu lagi, beliau mengakui adalah anak kampung, membesar di kampung, merantau mencari ilmu dan diamanahkan membangunkan pendidikan generasi pewaris negara. Akuinya lagi, beliau tidak sempurna, tapi meminta semua pihak yakin Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha melakukan yang terbaik. Datuk Dr. Razzie turut berkongsi kisah hidupnya sebagai anak kampung kelahiran Keterih, Kelantan yang terpaksa berjauhan dengan keluarga serta merantau ke luar negara untuk menyempurnakan pendidikannya. Malah katanya beliau tidak dapat berada di sisi ayahnya yang meninggal dunia. Namun pasrah dengan ketentuan itu yang menguatkan lagi semangatnya untuk menimba ilmu serta menamatkan pengajian dengan keputusan cemerlang. Beliau bersyukur sebagai budak kampung mendapat keputusan yang baik, malah pernah menerima anugerah sebagai salah seorang daripada 3 orang pelajar antarabangsa terbaik di dalam fakulti beliau. Beliau berkata catatan di Facebooknya itu bukanlah ingin bercerita mengenai kejayaannya, sebaliknya menceritakan setiap daripada kita melalui halangan, cabaran dan dugaan berbeza. Apa yang penting, terus berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Baiklah, jangan lupa bersama Afiq Syazwan dan Wani Khairi dalam buletin didik edisi khas SPM 2020 bersama Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin selepas ini jam 8 hingga 9 malam. Rakaman usaha sekumpulan pelajar menyalurkan bantuan bekalan makanan kepada penduduk kurang berkemampuan di London mengakhiri buletin didik. Saya Tarusdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.